menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallahi wa qad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wahai kamu orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Alhamdulillah, semua alhamdulillah yang saya hormati sah pentadbiran Gemenor Iman, yang saya muliakan ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua, sihat ke? Alhamdulillah. Pertama dan selamanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan kasih sayangnya dapat kita bersama lagi dalam kuliah duha anjuran Gemenor Iman dalam perbicaraan kitab Al-Adab Al-Mufrad. Dalam bicara babul la yasba'u duna jarihi, iaitu berkaitan adab-adab kita terhadap jiran. Dan sebelum saya teruskan pada hari ini, dah seperti mana saya sedia maklum, ada di kalangan sahabat-sahabat ataupun keluarga Gemenor Iman termasuk yang hadir pada hari ini akan melaksanakan ibadah umrah. Maka di sini kami mendoakan agar sampai dengan dipermudahkan dan pulang dengan lebih baik insya-Allah. Semoga dikurniakan umrah yang mabrur, Allah beri sihat, Allah beri kemudahan ketika mana melaksanakan tawaf ataupun sedang mendaki Jabal Sur ataupun sedang sa'i ataupun Safa Marwah ataupun sebahagian amalan-amalan yang dilakukan. Dan pohon kami juga keluarga Gemenor Iman, mungkin di antara kami yang belum lagi ada kesampaian lagi rezeki untuk kami melaksanakan ibadah umrah, maka kita mohon doakan kami di sini agar suatu hari nanti kami juga menjadi tetamu Allah di tanah suci Mekah, insya-Allah. Doakan kami, insya-Allah. Dan mudah-mudahan. Dan kalaulah saya kaya, saya ada jet peribadi, saya ada jet yang boleh memuatkan 150 orang kapal terbang saya, dan saya semua orang saya bawa tanpa bayaran. Doa-doakan insya-Allah. Tuan-tuan, doa-doakan. InsyaAllah saya akan bawa. Boleh, free saya bagi, tak ada masalah. Kita terbang ke mana-mana kita nak terbang. Zimbabwe boleh, Algeria boleh, New Zealand boleh. Ikutlah, Tanjung Rambutan, Go Ahead, Ghostan, semua kita akan bawa. InsyaAllah. Baik, kita sambung muka surat 98. Bonda nak duduk depan, tak boleh. Bonda kena bawa. Saya duduk tepi. Okay, baik. InsyaAllah. Baik, insyaAllah. Kita akan sambung pada muka surat 98. Berkaitan babul la yasba'u duna jarihi. Bab menyatakan tidak akan kenyang tanpa jirannya. Apakah hadis ini? Hadatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan an Abdul Malik bin Abi Bashir an Abdullah ibn Musawir qala sami'tu Ibn Abbas yukhbiru ibn Zubair yaqul sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu laisal mu'minu alladhi yasba'u wa jaruhu ja'i'u. Sahih daripada Ibnu Zubair radhiyallahu anhu, dia telah berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah seorang yang beriman dengan sempurna
iman ada. Maknanya Ustaz, kita beriman ya. Bila mana kita mengucapkan ungkapan syahadah, asyhadu alla ilaha illallah, maka kita dah beriman. Kita sudah beriman. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makna di situ telah kita ungkapkan iman. Tetapi iman ini hanya sekadar ungkapan, mesti dizahirkan dengan amal dan juga perbuatan. Dizahirkan dengan hati, diikrarkan dengan lidah, dan ditunjukkan dengan amalan. Maka sebab tu Nabi kata, bukanlah seorang yang beriman dengan sempurna. Orang yang dia kekenyangan, sedangkan jirannya kelaparan. Maksudnya apa tuan-tuan yang dirahmati Allah? Jiran iaitu seperti mana sebelum ini saya ada terangkan, jiran ni ada 4. Yang pertama iaitu mereka yang berada dalam rumah kita. Yang kedua, mereka yang berhadapan dengan pintu kita. Yang ketiga adalah mereka yang berada 40 buah pintu daripada rumah kita. Dan yang keempat adalah qari'ah kita. Qari'ah macam mana? Qari'ah di dalam kawasan masjid. Macam saya, qari'ah Masjid Al-Amaniyah, Batu Kif. Macam Kekanda Amira, Masjid As-Sidikin, Jalan Cempaka 6. Bonda Azrina, Masjid Sayyidul Istighfar, Jalan Merbuk 3, contoh. Makna kita qari'ah. Makna di sini Nabi tekankan, bukanlah seorang yang beriman. Maknanya ada jiran kita yang kita ketahui. Maksud Kekanda Ina. Oh ya, Kekanda Ina. Baik. Maknanya kedua-dua ni mudahlah. Saya panggil Kekanda lah. Maknanya yang Nabi kata, dia kenyang sedangkan jirannya kelaparan. Jadi Ustaz, kami mana tahu dia lapar? Faham? Maknanya, bonda pun okey, no problem. Mana-mana pun boleh. Maknanya di sini, sedangkan jirannya kelaparan. Maknanya dia tahu ada di kalangan jirannya yang kelaparan. Tetapi dia ambil-ambil tak tahu. Dia tahu ada jirannya bukanlah senang dia. Maka dia buat tidak tahu. Memang orang kata, Ustaz, tak sah jaga tepi kain orang lah. Jaga tepi kain sendiri. Ya? Jaga tepi kain orang berkaitan dengan keaiban. Tapi dalam kesusahan, kita saudara Islam. Cubit paha kanan, terasa paha kiri. Maknanya Nabi kata tak sempurna imannya. Sedangkan dia makan sedap. Bawa untuk anak-anaknya kambing golek. Bawakan anak-anaknya ayam masak berempah. Dia bawa untuk anak-anaknya makan cheesy wedges. Dia bawakan anak dia makan KFC. Tapi ada di kalangan jiran-jirannya, hatta beras pun tak ada. Hatta telur pun tak ada. Hatta tepung pun tak ada. Faham maksud saya? Ada orang kata, Ustaz, tak sah. Dia susah-susah. Senang-senang dia. Memanglah senang. Takkan senang dia nak bagi tahu orang. Hak susah dia, dia tak mau bagi tahu. Tapi kalau kita tahu, faham? Kadang sebenarnya, contoh, memang dia ajarkan kepada kita daripada kecil. Arwah mak saya pun selalu ajar saya. Kalau kita senang, senang kita. Kalau kita susah, jangan susahkan orang lain. Hatta sekalipun jiran kita, jangan kita susahkan dia. Tapi di sini kita kena pasti juga ya tuan-tuan. Walaupun kita sorok-sorokkan susah. Kalau kita seorang tak apa. Tapi ini melibatkan anak-anak kita. Bermakna di sini bagi orang Islam, memang meminta itu tidak digalakkan oleh Rasulullah. Meminta. Memberi itu lebih baik daripada meminta. Alangkah terpaksa. Buangkan sifat malu.
untuk meminta tolong. Sebab kadang kami, contoh kami yang senang, kami ni yang ada kelebihan, kami tak tahu mereka ni susah. Besok nanti kalau kita tak tahu, contoh ni ibu-ibu, ada jiran kita kelaparan, kita tak tahu. Agak-agak besok depan Allah kita nak jawab apa? Kita kata, wahai Allah, Allah tanya kita, hang tahu tak jiran hang tak makan? Hang tahu tak jiran kita ada yang kelaparan? Ada yang anaknya hanya bermakan dengan minyak saja. Minyak. Ibu-ibu pernah tengok. Anak-anak saya pernah jumpa. Dia makan nasi putih dengan minyak goreng. Maknanya bekas-bekas minyak ikan, mendapat sisa-sisa ikan, dijadikan lauk pada nasi. Allahumma salli ala Muhammad. Kadang kita tak rasa berdosa ke ibu-ibu? Bukan nak kata jiran kita saja. Kadang kita tengok saudara Islam kita yang susah, tak jauh pun daripada rumah kita. Kita kata kalau jalan sat pi hantar berah. Kita jalan sat pi hantar telur. Kita hantar sat pi hantar tepung. Rasa tak menjadi beban bagi kita. Walaupun kita tengok kiri kanan belakang rumah kita ni, kebanyakan kita tengok kaya-kaya, tak perlu ikut bantuan. Tapi ingat, jiran tu luas. Tuan-tuan. Lebih-lebih lagi, kalau ada adik-beradik kita susah. Ada anak saudara kita susah. Apa salahnya kalau kita bantu, ringankan beban, ringankan tulang, ringankan beban. Bukan salah untuk mencapai iman yang sempurna. Kenapa saya katakan untuk mencapai iman yang sempurna? Sebab apa? Kita dah beriman, salat kita jaga, Al-Quran kita baca, majlis ilmu kita hadir. Tapi ada kala benda yang dekat kita terlepas pandang, iaitu jiran kita. Tuan-tuan, sebab itu memang istilah orang kata apa, kalau boleh kita tak nak sibuk pasal kain orang, tepi kain orang. Tapi kita sebagai manusia kena ada sifat toleransi. Sebagai manusia kita kena ada satu sifat bertanya khabar. Faham? Tapi kan, ni saya nak sebut, seandainya ada satu hari tu, ada Allah menghadirkan kepada kita cerita. Dia kata apa? Nak tahu tak, ada seorang hamba Allah ni dia susah. Duduk dekat je dengan kita tapi dia tak nampak susah. Contoh nak? Contoh. Tiba-tiba ada hamba Allah dihantar oleh Allah untuk cerita pada kita. Nak bagi tahu ada hamba Allah ni susah. Tapi dia tak pernah cerita. Tapi aku tahu. Di sini tuan-tuan, kita mengetahui tapi kita tak bantu, maka iman kita tidak sempurna. Nampak? Jadi ustaz, kami ni pun takat kain pagi makan pagi macam mana? Tak boleh bantu, sebarkan, bantu kepada sebarkan pada orang yang boleh membantu. Faham? Bukan tak mau bantu ustaz. Saya sendiri pun cukup saja. Cukup saja. Macam mana nak bantu? Kalau tak mampu bantu, sebarkan kepada orang yang mampu bantu. Supaya apa? Kita tak mau bila dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jiran kamu tak makan, jiran kamu kelaparan. Kamu tahu tapi kamu hanya senyapkan. Ingat hari ni hari dia. Belum tentu hari kita. Hari ni kita memang makan sedap. Kentucky Fried Chicken. Salmon. Dia sedap makan. Lamb chop. Chicken chop. Tu tuan-tuan. Sedap-sedap belaka tuan-tuan. Tapi kalau kita baca dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, rumah Nabi makanan tak banyak tuan-tuan. Sikit saja. Ada kata, ada dua benda hitam. Hak satu kurma. Ada cerita dalam kitab Asam Garam Rumah Tangga Nabi SAW. Ustaz Izzuddin mengajar betul? Kisah asam garam rumah tangga Rasulullah. Bak cemburu. Aisyah cemburu dengan Ummu Salamah. Ada. Bonda dah beli kitab dia. Saya mengajar kitab tu dekat RSB Bank.
Kitab tu saya mengajar. Hak tu seronok. Tengok yang paling banyak buat masalah Aisyah sebab dia muda. Masya Allah. Saya mengajar kitab tu. Kitab Ustaz Naim, kitab Muhammad. Kalau kita tengok Rasulullah sendiri, buka dalam kitab tu, kalau ayah ibu beli kitab Asam Garam Rumah Tangga Nabi SAW, ada kata sampai rumah Rasulullah berbulan-bulan tak berasa. Nak kata Masya Allah, Tabarakallah. Nabi bukan tak boleh minta sahabat. Betul tak? Nabi bukan tak boleh minta sahabat. Kalau Nabi kata aku nak makan kambing, Nabi minta. Nabi bukan tak boleh minta sahabat. Kalau aku nak sekian sahabat tak bagi. Sahabat mesti tunaikan. Tapi Nabi pilih untuk hidup sedemikian. Kenapa? Kata ulama, sebab apa? Nanti kalau Nabi jadi lagu tu, tuan-tuan rahmati Allah, nanti kalau Nabi makan sedap, aku seorang Nabi, tapi aku makan sedap, hidup aku mewah, rumah aku macam istana, apa kata umatku? Ni kata ulama. Tapi bila Nabi pilih hidup zuhud, tidur pun beralaskan. Sampai Sayyidina Umar kata, wahai Rasulullah, kau kan kekasih Allah. Kenapa tidur di atas pelapah tamar? Allah. Dia kata apa? Kata ulama apa? Besok kalau ada umat Nabi SAW yang susah, dia akan teringat Nabi. Bila ada umat Nabi SAW yang mana dapurnya tak berasa, dia ingat kat Nabi. Bila mana ada di antara Rasulullah tidurnya hanya pelapah tamar, bila ada orang tidur hanya di atas totok, dia ingat kat Nabi. Nabi duduk pelapah tamar, kekasih Allah, aku ni jauh daripada Allah, tapi Allah bagi aku tidur kat totok. Tuan-tuan, nampak tak tuan-tuan? Tu Nabi ajar pada kita. Tuan-tuan dan rahmati Allah. Waktu Nabi ini pilih supaya apa? Dia tak nak umat dia nanti kata benda lain kat dia. Masya Allah. Masya Allah. Hak ni kita kata, ui sayang Nabi. Nabi kata tak ada benda lain. Lepas tu sahabat duduk kat keliling Nabi. Nabi kata apa? Aku rindu kat ikhwan. Dia kata aku rindu kat ikhwan. Sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa ikhwan kami ke? Tak, kamu adalah para sahabat. Siapakah ya Rasulullah? Orang soleh. Tak, orang soleh itu mereka yang beramal. Siapakah ya Rasulullah? Adakah para malaikat ikhwan tu? Tidak, malaikat itu adalah suruhannya Allah. Ikhwan tu, dia tak pernah nampak aku. Dia tak pernah jumpa aku. Tapi dia beriman kepada aku. Dia ikut kata-kata aku. Dia kata, aku rindu dekat ikhwan. Sebab tu hari ni kalau kita buat sesuatu yang Nabi suruh, yang Nabi ajar pada kita, Nabi rindu kat kita. Rindu Nabi pada orang macam ni. Sebab tu Nabi ajar pada kita. Nampak jiran kita susah, bantu. Sebab apa? Nabi pernah rasa susah. Nabi tak pernah makan daging yang empuk, roti yang empuk. Nabi susah. Nabi nak raih umatnya yang dalam keadaannya yang susah. Tanggungjawab kita apa tuan-tuan? Nampak orang susah, bantu. Itu zuhud. Menggunakan harta di tempat yang betul. Bukanlah zuhud pakai compang-camping. Bukanlah zuhud pakaiannya koyak-koyak. Tapi zuhud itu adalah gunakan nikmat yang Allah beri padanya dengan kekayaan tadi untuk bantu orang miskin. Sebab tu tuan-tuan, jangan sekali kita rasa kenyang. Kalau ada jiran-jiran kita, jangan kita rasa senang untuk tidur lepas kenyang. Selagi mana ada di sekeliling kita mereka yang ada dalam kelaparan. Jangan kita rasa kita bahagia dapat makan sedap. Kerana bahagia sebenar adalah iman yang sempurna. Kalau ada jiran kita dapat anak dia menangis nak susu tak mampu nak beli, tanggunglah kita di hadapan Allah. Ada jiran kita menangis anaknya kerana kelaparan, sudah beberapa hari tak makan, tapi kita tak endah. Kita nak jawab apa depan Allah? Jawablah kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Salahkah kita beli beras? Beras pun 5 kilo RM13.5. Hak telur sekarang RM20. Hak beli sardin sikit, hak beli tepung hantar RM50. Boleh dia buat masak nasi goreng. Walaupun hanya sedikit, bawang sikit. Tuan-tuan, saya suka benda ni tuan-tuan. Lepas tu saya nak minta satu gema Nur Iman. Mungkin kita boleh buat satu tabung basmi bantu orang yang susah. Maka kita adakan tabung itu, setiap kali satu tabung yang kita kumpul untuk orang miskin. Bila ada satu kawasan tu orang miskin, barisan AJK daripada Gunung Iman, ambil sedikit 100, belikan, hantar kepada orang miskin. Kita nak dapatkan manfaat.
Selain daripada aktiviti kuliah, kita buat aktiviti luaran. Bila ada orang miskin, contoh ke Kanda Amnira dekat Perak, Banda Norini dekat Seri Kembangan, dekat saya Batu Kek, dekat Bonda mana? Bonda Nur dekat mana? Dekat Kelang. Dekat Kelang. Tiba-tiba ada dengar orang susah tak makan. Kemenur Iman ada tabung khas, jumlah khas, ada bagi 100 pada Bonda Nur, pi beli beras, pi beli telur, pi beli seding. Mudah-mudahan manfaat buat kita, walaupun kita tak melakukannya, tetapi ada saham daripada sumbangan kita. Sebab benda ni, ada orang komen tadi, Ustaz Abiliu. Ustaz Abiliu bukan boleh kau semua, tuan-tuan. Tak boleh kau semua. Ada yang terlepas pandang. Kita tak usah cari jauh. Cari dekat-dekat kita pun ada yang tak mampu, tuan-tuan. Apa salahnya? Kita bantu. Hak ni, nak bulan 2 dah ni. Sagi cuti sekolah, nak masuk sekolah. Ada anak-anak yang tak ada duit, nak beli baju sekolah. Ada anak-anak yang tak ada duit, nak beli kasut sekolah. Kita bantu jiran kita, tuan-tuan. Taral lapar, kita bantu. Tak ada sumbangan, kita bagi sumbangan untuk beli baju. Cakap, Masya Allah. Hak ni kita kata, faham tak Ibn Rahmati Allah? Anda lah tahu kan, cadangan saya ni diterima pakai. Buat satu tabung khas. Siapa yang nak infak, rimak kat situ. Nanti bahagian bendahari boleh rimak untuk fakir miskin. Contoh. Maka bila ada saja kawasan yang tak fakir miskin, kita bantu. Supaya apa? Kita kelak tak ditanya Allah. Kita kelak tak ditanya Allah. Ada orang miskin, tapi kita hanya senyap saja. Sedangkan kita belajar. Tapi amalnya itu tidak ada. Faham, tuan-tuan? Ilmu tu dah ada. Tapi amalnya bila? Saat ni. Bila kita dengar orang yang miskin. Wallahu a'lam. Ingat, kita kenyang, bukan tanda kita bahagia. Kita makan sedap, bukan tanda kita senang. Tetapi ada orang yang lebih memerlukan, kita tak tolong, maka kita dalam keadaan satu bencana tak baik. Iaitu apa, tuan-tuan yang dirahmati Allah? Iaitu mereka yang dalam keadaan kelaparan. Masya Allah. Itu Abang Jalal. Abang Jalal kita. Masya Allah. Tabarakallah. Abang Jalal kita kata tabung bapa tunggal. Tak kira siapa tunggal pun tak ada. Yang penting kita bantu. Siapa yang susah, kita cuba bantu. Hak ni kita kata dakwah. Macam mana Nabi ajak pada kita. Sebab tu sahabat akan disuruh oleh Rasulullah supaya bantu orang-orang miskin. Bantu orang-orang ibu tunggal. Bantu mereka yang menjadi ayah tunggal. Sebanyakan zaman Rasulullah, ayah tunggal ni susah ada. Sebab apa? Sebab kebanyakan sahabat yang lelaki syahid di peperangan. Orang perempuan tidak syahid. Tak syahid maksudnya apa? Tak pergi perang. Maka ambil iktibar. Bukan makna kita sedap makan, kita senang, kita bahagia. Bukan kita rumah besar, makna kita lah orang yang paling hebat sekali. Tak. Tetapi kalau kita bantu orang yang lebih susah daripada kita, itulah bahagia yang sebenar. Kerana apa? Kita dapat berkongsi rezeki dengan orang lain. Tuan-tuan, kalau ada rumah besar, tuan-tuan makan untuk diri sendiri. Tuan-tuan kenyang. Tapi bila kita bantu orang lain, kita makan, kita kenyang. Kita bantu orang lain pun dapat kenyang. Hak mana lagi gembira? Kenyangkan perut orang lain ke kenyangkan perut kita sendiri? Lagi kenyangkan orang yang kelaparan, lagi besar pahala. Kata Nabi SAW, siapa yang bagi makan pada orang mukmin, Allah akan hidangkan makanan daripada syurga di hari akhirat nanti. Siapa yang bagi minuman kepada orang mukmin ketika dahaga, Allah akan berikan minuman padanya hari akhirat nanti. Masya Allah. Tabarakallah. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Ada, tadi saya tengok ada orang duk pakai angkat tangan. Siapa? Berkali-kali dia angkat. Tak ada. Itu mungkin dia tertekan. Wallahu a'lam. Ridwan tadi tu, Ridwan. Muhammad Ridwan. Rasa dia nak tanya ke apa? Tak ada. Tu angkat lagi dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sila tuan. Okey. Dari segi kita mengambil tahu Maaf, tak berapa dengar. okey, dari segi kita mengambil tahu hal orang ni, saya nak bertanya sedikit dah. Kita nak mengetahui kebaikan orang atau keaiban orang. Kadang-kadang orang salah faham. Kebanyakan orang ni, kebaikan orang dia tak nak bercerita, tapi kebanyakan orang ni keaiban orang je bercerita. Penyampaian. Dan lagi satu, saya ada satu sikap macam ni, saya tak suka dengar keburukan orang, keaiban orang, jikalau boleh.
Tetapi bagaimana untuk menghindari cakap-cakap macam itu? Wallahu a'lam. Maknanya soalan ni macam mana tu? Maksud saya, macam mana nak menghindari ataupun nak menjauhi cakap-cakap orang yang negatif. Cakap-cakap orang yang negatif lah. Okey, baik. Terima kasih. Saya ingat tanya buat lapak tadi bab kenyang. Dia kata Ustaz, saya ni tak suka dengar cerita keburukan orang lain ataupun keaiban orang lain. Maksudnya mungkin Tuan Rizwan ke apa, saya lupa. Maknanya mungkinlah kalau kita tak ada makanan kat rumah, ia satu keaiban. Betul? Ia satu keaiban. Bila ditahu benda ni tak semua orang suka. Kalau kita susah tapi diketahui oleh orang lain. Tetapi dalam keadaan memaksa. Kalau kita tak memberitahu, maknanya kita akan berada satu situasi yang berbahaya. Mudaratnya lebih banyak. Kita kalau pergi pusat zakat, bukan pusat zakat tak boleh membantu. Prosedur dia agak lama. Memang kita kata Ustaz, saya tak dengar, Ustaz suka dengar cerita orang bubuk ke apa. Kita dengar dulu cerita tu apa. Kalau dia kata Assalamualaikum, aku nak cerita sikit. Apa dia? Semalam jiran kita, aku dengar jiran kita ni susah. Tak ada makanan. Anak dia lapar susu. Mungkinlah dia susah ke, ada masalah kewangan. Itu memang satu keaiban sebenarnya. Tapi cerita itu bukan untuk menjatuhkan aibnya, tetapi bercerita untuk membantunya. Tetapi sebelum bercerita sesuatu itu, hendaklah lihat kepada orang yang dicerita. Setengah orang, kalau kita cerita, lagi menambah mudarat, bukan nak membantu. Faham? Ini pun ada orang-orang jenis macam ni. Macam mana nak hindarkan orang-orang daripada benda-benda yang negatif, maka look yourself first. Tengok diri kita dulu. Kalau kita nak hindarkan, pastikan diri kita itu betul dengan cara untuk kita menidakkan. Maknanya kita tinggalkan ataupun memberi alasan yang lebih munasabah untuk berlaku sesuatu yang tidak elok lah. Macam contoh dia nak cerita benda-benda buruk orang. Kata minta maaf, aku ada urusan. Minta maaf, aku ada sakit perut. Minta maaf, kucing aku meninggal. Contohlah. Minta maaf, aku lupa nak tutup dapur gas. Aku jerang air tadi. Mudah-mudah cara yang baik supaya silaturahim itu terjaga. Tetapi input orang yang selalu cerita bab negatif ni kena ada. Orang yang bersedemikian tu kena ada agar kita pelajari macam mana untuk mengenal manusia. Sebab tu kalau tak ada negatif, kalau bateri pun dia ada negatif dan positif. Mesti ada negatif dan positif. Begitu dalam perkahwinan. Dalam perkahwinan pun ada negatif dan juga positif. Tak semua positif, mesti ada negatif. Bagaimana cara kita nak menangani negatif dan untuk ambil positif, kita tengok diri kita dulu. Macam mana kita nak handle dia. Kita tak boleh cakap, kalau saya cakap cara saya, belum tentu abang boleh buat. Tapi how to simply, kita kata nak dapatkan macam mana cara dia. Maknanya kalau kita bateri tu, kita letak di salah tempat. Negatif kita ambil, positif kita hilangkan, semakin teruk keadaan. Maknanya kita ambil take positif, negatif tu kita tolak, tapi tolak dengan keadaan yang lebih baik. Seperti mana kehidupan seharian. Cuma cara keedah penolakan itu, biarlah cara yang lebih selamat. Jangan sampai kita dikata-kata orang. Faham? Wallahu a'lam. Terima kasih. Bunyi Lain Ustaz tak sebenarnya dekat akak. Yang lain okey ke? Tak juga. Oh, okey. baik dah. Terima kasih kepada Ustaz Azrina, dengan Ustaz macam mana? Rina dan ya. Lain Ustaz okey ke? Lain saya tak dengar ke apa? Dengar cuma gambar tak ada tadi. Tapi sangkut video lah Ustaz.
Dah tak bergerak gambar. Okey dah. Dah okey dah. Alhamdulillah. Baru nampak muka. Tadi nampak orang je. Nampak? Subhanallah. Okey. Boleh nampak. Alhamdulillah. Okey, baik ya. Terima kasih kepada Bonda Muhammad, Kekanda Muhammad tanya. Tu ditanya sikit. Ya betul. Kadang kita nak dengar cerita orang susah ni, aku pun susah. Tapi susah kita macam mana? Susah. Betul. Betul Ustaz. Yang bab yang itu memang kita perlu bantu jiran-jiran apa semua. Tapi ada satu macam yang kita penyampaian kita pada seseorang, penyampaian kita pada untuk bantuan seseorang kan, kita bercerita. Dan betul juga cakap Ustaz yang kita nak sampaikan pada seseorang tu yang betul-betul kita boleh sampaikan. Kadang-kadang kita sampaikan A yang disampaikan Z. Kedua, dari segi contoh yang saya nak bertanya tadi, contohnya Ustaz kahwin lagi satu, contoh. So apa punya laki lah kan, sedangkan tak ada pun perkara tu berlaku. Kadang-kadang bercerita tu perkara tu bukannya perkara yang sebenar. Yang itu yang saya maksudkan, cara nak teknik yang sebenar ni. Dia kata ada cara kahwin lagi. Tiba-tiba benda tu kan perkara yang sebenar. Sepatutnya kalau benda-benda ustaz kahwin lagi ni, jangan sebut ustaz sensitif. Dia ustaz ni memang kahwin lebih. Jangan main-main. Tapi bini saya seorang je. InsyaAllah. Bini saya lawa. Macam Mira Filza. Contoh. InsyaAllah. Wallahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia kata ustaz contoh. Dia kata apa? Sedangkan benda tu tak betul. Tapi orang kata ustaz tu kahwin lagi. Macam mana kita nak menagih? Wallahualam. Saya tak berada di situasi tersebut. Kalau tuan cakap dengan saya sekarang, saya jawab cara sekarang. Tapi situasi yang berlaku tu tak tahu bagaimana. Adakah dalam keadaan tegang? Mengikut pada keadaan, cara kita nak menolak. Dia tak boleh kata, lagu ni, nanti dia kata, tak boleh lah ustaz. Sebab dia tengok keadaan berlaku situasi tu. Barulah kita tahu cara nak menangani. Faham tak Tuan Muhammad? Benda tu kita tak boleh nak argue macam mana. Tengok keadaan berlaku perkara tu, bagaimana cara tangani. Cara tu takkan wujud sekarang kalau kita tak berhadapan dengannya. Kalau kita berhadapan dengan situasi itu, baru kita nampak cara. Cuma kalau tuan kata, ada orang kata, tiba-tiba dia kahwin lagi. Sedangkan dia tak kahwin lagi. Dalam Islam, Allah Ta'ala sebut tentang fatabayuna, iaitu tabayun, sebelum menerima satu berita. Maka jangan terus faham bulat-bulat. Allah sebut tabayun. Kalau Tuan Muhammad tanya saya jawab tu je lah. Tapi bila mana berlaku dalam situasi yang berlaku di hadapan Tuan, baru kita boleh tahu bagaimana kaedah kita nak tangani perkara tersebut. Tuan tanya saya, kita sebut fatabayun, iaitu Allah sebut dalam Quran supaya tabayun sebelum datang sesuatu berita yang tidak baik. Jelas? Mana dah? Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Tabayun. Itu bagi jawapan dalam ni. Tapi kalau berada di situasi berlaku, contoh, Kekanda Amira, dia marah kat saya. Ustaz Zukri ni kan menggatai sungguh. Duk kahwin lain. Cakap tak serupa bikin. Apa punya ustaz? Lagu tu tak boleh kata tabayun. Sebab dia tengah marah. Contoh. Maknanya kata sabar Kekanda Amira. Kak Amira ni kenapa tiba-tiba marah? Tak kena apa-apa tiba marah. Maksud kita tak boleh. Kekanda Amira tabayun. Tak boleh. Sebab situasi tu tak kena dengan tabayun. Bagi dia reda dulu. Bagi dia tenang dulu. Contoh. Manalah tahu kan? Kita tak tahu. Sebab untuk menyelesaikan satu masalah, kita kena berada dalam keadaan. Baru kita tahu cara. Tapi kalau tuan tanya saya, secara ringkas kat Google ni, saya akan fatabayun. Iaitu Allah kata fatabayanu. Itu Allah suruh tabayun. Dapat berita, ustaz tu kahwin lain lah. Tahu ustaz, kita kena tabayun. Siapa isteri dia? Kahwin dekat mana? Betul ke benda ni? Isteri tamu dia tahu tak? Mana kita kena selidik dulu.
Kita jangan marah tu. Kalau benda tu tak betul, sudah jadi dosa besar antara kita dengan ustaz tadi. Sebab tu benda-benda yang disebarkan ini, ustaz tu kahwin lain lah ke, perempuan ni bertunang dengan anak suami orang ke, benda-benda yang mudah beginilah. Kata Nabi SAW, keelokan bagi Islam itu adalah meninggalkan benda yang tidak bermanfaat. Kalau orang tu cerita tak ada manfaat pada kita, kita, oh ya ke? Oh, tu saja, tak sah. Lepas tu dia habis cerita, selesai, kita lupa. Sebab tak ada kena-mengena dengan kita. Tapi kalau dia kata, contoh, nak cerita kat hang, Ustaz Zukri tu dia comel. Muka dia ternyata comel. Hak tu kena ambil perhatian. Tu ya. Wallahu a'lam. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Terima kasih. Tak ada soalan lah. Okey. Keelokan bagi orang Islam adalah tinggal sesuatu yang tak berguna baginya. Tak manfaat, tinggalkan. Tapi kalau Ustaz Zukri muka comel, manfaat, itu betul. InsyaAllah. Tabarakallah. InsyaAllah memang betul. Amin. Amin. Sahih. Cantik. Jangan jealous kekandaan Mira, kekandaan Zrina, jangan jealous. InsyaAllah. Dan kita buka kat pun 62. Baik. Babu yaksiru ma'al maraki fayaksimu fil jiran. Bab pada menyatakan membanyakkan kuah lalu diberikan kepada para jiran. Maksudnya kita baca dia punya terjemah lah sebab tak nak suku dah. Daripada Abu Zar radhiyallahu anhu, dia telah berkata, telah berpesan kepada aku kekasihku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan 3 perkara. Kata apa? Supaya aku akan mendengar dan aku akan patuh walaupun kepada seorang hamba yang terpotong jarinya yang cacat. Kan? Dan disebutkan, dan apabila engkau memasak sup, maka banyakkanlah kuah. Sup apa tu? Kotlah sup apa kita nak masak. Sup ayam ke, sup perut ke, sup ikan ke, banyakkan kuah. Kemudian engkau perhatikan akan ahli keluarga jiranmu. Nampak? Kalau kita ada masak lebih, perhatikan jiran-jiran kita. Kemudian berikanlah kepada mereka daripadanya dengan baik. Maksudnya apa? Tuan-tuan rahmati Allah. Kita kalau masak sup, ada lebih, tengok jiran-jiran kita. Ada lebih, pergilah yang baik. Yang baik tu apa? Jangan kuah saja. Kalau boleh dengan isinya sedikit. Faham? Kalau ada lebih ayam, masaklah ayam dengan isinya sedikit. Berilah kepada mereka daripadanya dengan baik. Dan engkau dirikan salat pada waktunya. Maknanya apa tuan-tuan rahmati Allah? Ada lebih-lebih. Kalau masak lebih daripada kita membazirkan, bungkus sikit bagi ke jiran. Hak ni tradisi orang dulu. Tradisi orang dulu. Kan kalau ingat arwah mak kita, mungkin mak saya lah, arwah mak selalu kata kalau ada lebih rezeki, bagi-bagi kat jiran. Kita bagi kat mangkuk. Kalau ada lebih, kalau tak ada lebih tak apa, kan? Tapi kalau jiran kita susah, masak lebih sikit. Tak apa. Sebab Nabi kata orang sedekah takkan miskin. Kalau kita masak ayam, biasa anak beranak makan 3 ketui. Tuan-tuan, kita masak lebih 5 ketui. 3 ketui kita makan, 2 ketui bagi kat jiran kita. Jangan bagi jiran kita mangkuk kalau orang susah. Bagi dalam plastik. Nanti kalau kita bagi mangkuk, takut kita minta balas. Kan? Orang-orang dulu kalau kita bagi mangkuk, mesti kita kena balas. Balaslah dengan apa-apa pun pada jiran kita. Tapi kalau orang senang, nak bagi pada orang miskin, ni almarhum, almarhumah mak saya pesan, kalau nak bagi pada orang miskin, jangan bagi pakai mangkuk. Bagi pakai plastik. Plastik tu bungkuskan, ikat pakai ketuh. Supaya mereka boleh buang. Tapi kalau mereka, kita bagi pakai mangkuk, dia adalah miskin, kan? Tak payahlah balas bekas tu lagi. Ni almarhumah mak saya pesan.
Kalau tengok orang tu miskin dia pesan, kalau nak bagi makanan, jangan bagi dengan mangkuk. Bagilah dengan plastik. Plastik tu kita bungkus-bungkus, lepas tu kita bagi. Nanti kalau kita bagi bekas, dia basuh bekas, dia rasa bersalah, tak ada benda nak bagi. Nanti dia nak pulangkan pun rasa malu. Faham? Tapi kalau bagi lauk tu dekat rumah Kekanda Amnira dengan Azrina, pastikan bagi mangkuk. Sebab mereka ni masak sedap-sedap. Kita bagi je, tak apa. Kita bagi telur mata, nanti dia balas lah ikan pari, asam pedas ke. Masya Allah, tabarakallah. Bagilah dekat rumah Bonda Nori ni ada pisang. Nanti kita bagilah ikan goreng bawal, nanti dia bagi kita pengak pisang. Contoh, kalau tengok jiran kita tu tara-tara hak jenis kuat makan, hak jenis banyak makanan, bagi mangkuk. Sagi dia bagi sedap tu. Masya Allah. Ni nama dia silaturahim. Masya Allah. Saya pernah bagi asam pedas. Tuan-tuan, asam pedas pari kat jiran. Dia balas balik. Masya Allah. Tabarakah. Bagus dia balas. Tahu dia balas apa tuan-tuan? Karipap 2 biji. Mangkuk tingkat tu. Bagilah bawal masak kicap ke. Ni bagi karipap 2 ketui. Allah. Mana boleh demand Ustaz? Syukurlah orang nak bagi. Tak ikhlas. Memanglah kelas, tapi bagi aktif sikit. Buat pun Betul boleh. kata Ustaz tu, bagi lebih sikit kalau boleh. Saya kurang. Kata orang, orang memberi kita merasa orang. Kadang kita bagi mangkuk tingkat tu. Ada nasi, ada sayur campur, ada sayur brokoli, ada ayam goreng. Kita bagi dia buka puasa. Lah dia bagi kat kita, buka tutup atas kosong. Tutup nombor 2 kosong. Hak tutup nombor 3 pun kosong. Hak tutup bawah ada. Telur rebus kena pecah sendiri. Allah. Jadi hati berkeceramuk. Nanti Allah SWT. Maka inilah sifat mahabbah. Mahabbah. Yang orang tua dulu buat, ada dalam riwayat. Ada sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Masya-Allah. Ustaz, ada satu persoalan. Kalau Ustaz, kita beli bagi saya doa dulu, lagi sekali tanya. Okey, insya-Allah lah. Okey, baik. Dan dirikanlah salat pada waktunya. Nampak? Dirikan salat pada waktunya. Dan maka jika engkau telah mendapati imam telah melaksanakan salat, maka engkau telah menjaga salatmu. Jika belum, maka salat yang kau kerjakan bersama imam itu terhitung sebagai nafilah, iaitu salat